Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran asas sains komputer tingkatan 1 bagi bab teknik pemikiran computational. Okey. Jadi seperti biasa anda akan buka grup Telegram kelas dan buka pautan untuk ke Padlet ASK dan anda scroll ke bawah untuk mendapatkan slide PowerPoint yang disediakan bagi tajuk ini. Okey, pada masa yang sama anda boleh melihat video ini juga di dalam pautan yang berada di bawah ini. Mengikut standard pembelajaran yang berkenaan lah. Okey. Okey, seterusnya apabila anda buka Padlet, anda buka kepada PowerPoint, anda boleh view PowerPoint tersebut. Jadi pada hari ini kita akan menyambung untuk standard pembelajaran 1.15 iaitu berkaitan dengan memberi justifikasi teknik penyelesaian masalah yang dipilih. Okey. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah yang disediakan dalam buku teks anda, iaitu ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. So, kebolehan untuk mengenal pasti kesamaan atau perbezaan ini merupakan kemahiran asas bagi menyelesaikan masalah dalam bentuk dan mereka bentuk algoritma. So, apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikesan, masalah boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. So, lebih banyak corak yang kita temui, lebih cepat dan mudah masalah dapat diselesaikan. Okey. Contohnya, situasi 1, syarikat pembungkusan. Anda ialah penyelia sebuah syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah 1.12 ini yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak, iaitu kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Kaedah yang paling efisien untuk memasukkan semua bungkusan ke dalam kotak-kotak ini ditunjukkan dalam rajah 1.13. Okey, kita ada 10 buah bungkusan yang berlainan ketinggian, hijau sehinggalah merah ini dalam sentimeter ketinggiannya, dan kita ada 4 kotak dengan ketinggian 200 cm setiap satu. Jadi bagaimanakah cara kita perlu menyusun supaya semua bungkusan-bungkusan ini dapat dimasukkan ke dalam 4 buah kotak yang sama tinggi ini? Okay, yang pertama, kita lihat, masukkan bungkusan 120 cm ke dalam kotak A. Masukkan bungkusan 110 cm ke dalam kotak B. Masukkan bungkusan 100 cm ke dalam kotak C. Masukkan bungkusan 90 cm ke dalam kotak B. Okey. So, apakah corak yang kita nampak di sini? Apa yang kita perhatikan di sini ialah kita cuba mengambil bungkusan-bungkusan yang mempunyai ketinggian yang paling tinggi. Okey, untuk memenuhi kotak-kotak yang sedia ada. Okey. Dan pada kotak yang C ini, pada kotak B ini, kotak C, okey, dia akan cuba penuhkan mana-mana kotak dengan kotak yang tertinggi. Contohnya kotak B 110, ada baki 90 lagi. Jadi dia boleh masukkan kotak yang ada ketinggian, bungkusan yang ada ketinggian 90 cm. 90 cm boleh dimasukkan ke dalam kotak B. Itu dia punya, nampak dia punya corak penyelesaian di sini. Okey, kemudian disambung lagi. Masukkan bungkusan 80 cm. Kemudian dia pergi pada kotak yang seterusnya yang tertinggi 80 cm. Dia akan cari di manakah kotak yang boleh dimasukkan 80 cm. Nampaknya kotak A boleh dimasukkan bungkusan 80 cm. Jadi dia masukkan 80 cm ke dalam kotak A. Jadi dah penuh dah kotak A. Kemudian dia pergi pada langkah seterusnya, dia masukkan bungkusan 70 cm ke dalam kotak C kerana ada ruang untuk dimasukkan ke dalam kotak C. Okay. Kemudian dia masukkan bungkusan 60 cm ke dalam kotak D kerana tidak ada pilihan lain dah. Kotak A, kotak B, kotak C sudah pun penuh dan hampir penuh. Kemudian masukkan bungkusan 50 cm ke dalam kotak D. Dan seterusnya masukkan bungkusan 50 cm ke dalam kotak D juga. Dan yang terakhir, masukkan bungkusan 30 cm ke dalam kotak C. Masa kotak A, kotak B dan kotak C telah pun dipenuhi. Dan akhirnya
semua kotak telah pun dipenuhi kecuali kotak D ya. Tetapi yang paling penting ini, semua bungkusan telah pun berjaya dimasukkan ke dalam keempat kotak. So ini adalah contoh bagaimana kita menyelesaikan pembungkusan bungkusan-bungkusan ke dalam kotak secara minima. Coraknya di sini ialah kita ambil bungkusan yang ketinggian yang paling tinggi dan dia akan menurun sehingga bungkusan yang terendah. Dan dimasukkan ke dalam kotak selagi boleh lah. Dah penuh barulah pindah pada kotak yang seterusnya. Okey, itu corak dia. Kita nampak corak di situ. Jadi dengan menggunakan corak yang hampir sama, kita boleh menyelesaikan masalah yang hampir sama tetapi situasi yang berbeza, iaitu situasi 2, syarikat pelancongan. Anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Okay. Jadual 1.6 menunjukkan jumlah ahli dalam setiap kumpulan. Jadi, jadual ini adalah jadual ahli dalam setiap kumpulan. Syarat yang perlu kita penuhi ialah, pertama, setiap bas maksimumnya 20 orang penumpang. Dan kedua, perlu menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Mereka tidak terpisah. Kumpulan 1, jika boleh, naik dalam bas yang sama. Kumpulan 2 dalam kumpulan yang sama dan seterusnya. Tidak boleh terpisah antara dalam kumpulan yang sama. Okay, itu antara syarat yang perlu kita penuhi. Dan beberapa buah bas. Okay, berapa sebenarnya bas yang diperlukan? Itulah soalannya, berapakah bas yang diperlukan. Jadi dalam kes ini, kita cuba meminimalkan penggunaan bas supaya dapat menjimatkan kos syarikat pelancongan tersebut. Okey. So, kumpulan 3, seramai 12 orang menaiki bas A. Nampak corak di sini? Dia mengambil jumlah penumpang yang tertinggi. 12 ni daripada kumpulan mana? Kumpulan 3. Dia daripada kumpulan 3. Kemudian dia akan ambil, tak salah cikgu, dia akan ambil kumpulan 10. Kerana ada 11 orang di situ. Betul. Kumpulan 10 menaiki 11 orang menaiki bas B. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam bas A? Kerana tidak cukup ruang untuk kumpulan 10 ini untuk naik ke semuanya sekali. Kemudian, dalam bas C, kita ambil lagi jumlah penumpang yang ketiga tertinggi, iaitu 10 orang menaiki bas C. Kemudian yang keempat tertinggi. Okey, ada 9 orang. Okey, cuba kita lihat. 9 orang boleh tak masuk dalam bas A? Tak boleh. 9 orang boleh tak masuk dalam bas B? Boleh. Jadi dia akan masukkan kumpulan 6 ini seramai 9 orang ke dalam bas B. Nampak corak ni hampir sama. Kemudian kumpulan 9. Seramai 8 orang menaiki bas A. Kerana bas A ada 12. 12 tambah 8, 20 orang. Dan bas C, kumpulan 2 seramai 7 orang menaiki bas C. Masih ada lagi baki ruang kosong di situ. Okay, teruskan lagi. Kita ada bas yang baru, iaitu bas D. Kumpulan 8 menaiki seramai 6 orang menaiki bas D. Kemudian kumpulan 1 seramai 5 orang menaiki bas D. Kumpulan 4 seramai 5 orang menaiki bas D. Dan kumpulan 5 boleh dimuatkan seramai 3 orang menaiki bas C yang ada 03 tadi. Okey. Jadi keseluruhannya kita ada 4 buah bas. Dengan bas yang D, bas yang terakhir, ada kekosongan sebanyak 1, 2, 3 dan 4 tempat duduk lagi. Jadi ini dapat meminimalkan penggunaan bas dan menjimatkan kos. So dalam situasi ini dan situasi 2, corak persamaan antara kaedah penyelesaian masalah ialah mengisi ruang yang pertama dengan bilangan yang paling banyak diikuti dengan bilangan yang kedua banyak, ketiga banyak dan seterusnya. Okey, sehingga semua ruang telah dipenuhi. So inilah corak persamaan yang penyelesaian masalah yang boleh digunakan pakai untuk masalah-masalah yang hampir sama dengan situasi 1 dan situasi 2. Jadi, berdasarkan contoh tadi, anda akan cuba selesaikan bagaimana untuk menyusun tempat duduk majlis persembahan bagi aktiviti berfikir 1.5. So, ini adalah tahap prestasi 6. Setelah itu, anda perlu berikan justifikasi kenapa anda menggunakan kaedah ini. Okey, justifikasinya senang sahaja, iaitu inilah yang bawah ni. Okey, corak persamaan dia, apa dia, dapat mengisi ruang. Anda
ubah suai saja sedikit ayat itu untuk memberikan justifikasi yang hampir sama untuk soalan aktiviti berfikir 1.5. Okey, bagi menjawab soalan aktiviti 1. aktiviti berfikir 1.5, anda dilantik sebagai pengurus Majlis Persembahan Kebudayaan Tarian Tradisional. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di bawah. So, kita ada tarian Inang, tarian Zapin, Naga, Beratan Nakyam, Sumazau, Ngajat dan Daling-Daling. Kesemuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 buah kumpulan. Dan apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Iaitu yang pertama sekali ada 4 buah meja. Dan setiap meja boleh mengumpulkan 10 peserta. Okey. Setiap kumpulan mesti ditempatkan di meja yang sama. So, ada 3 syarat situ. 4 buah meja, 10 tempat duduk, satu meja, dan setiap kumpulan mesti ditempatkan di meja yang sama. Jadi kita anggaplah meja ini berbentuk meja bulat. Okey, jadi langkah di sini anda perlu melakarkan dahulu penyelesaian tersebut dalam bentuk lakaran. Dan kemudian anda akan masukkan ke dalam muat naikkan ke dalam Google Form seperti yang ditunjukkan. Okey. So, langkah yang pertama, anda lukis meja. Kita akan ada meja. Ada 4 buah meja di sini. 1, 2, 3, 4. Kita labelkan meja A, meja B, meja C dan meja D. Okey. Jadi kalau kita melihat penggunaan corak yang sama untuk penyelesaian situasi 1 dan situasi 2 tadi, kita perlu ambil bilangan tertinggi. Okey, apakah bilangan tertinggi yang ada di sini? Kita ada tarian Inang 8 orang, tarian Zapin 8. Katakan yang bulat merah ini menunjukkan untuk tarian Inang. Okey, cikgu letakkan I sajalah. I untuk tarian Inang. I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8. Okey, ada 8 tarian peserta untuk tarian Inang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ada tarian Zapin. So, tarian Zapin pun ada 8 orang. Jadi kita letakkan Zapin 1, Zapin 2, Zapin 3, Zapin 4, Zapin 5, Zapin 6, Zapin 7, Zapin 8. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga tertinggi, iaitu tarian Sumazau dan juga tarian Daling-Daling. Tarian Sumazau ada 6. Jadi 6 boleh tak masuk dalam A? Tak boleh, ada 2 sahaja tinggal lagi kursi. B pun ada 2 kursi. Jadi tarian Sumazau akan membuka meja yang baru, iaitu S untuk Sumazau. Jadi S, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Dan anda lengkapkan yang seterusnya untuk penuhkan semua meja dan sila hantar kepada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.